selesai sudah slot pertama kita bersama panel Dr. Faris dan Datuk Din. Jadi kita berhenti rehat seketika dengan tayangan video plastik oleh Kelab Ekorelawan UKM. Saksi. My name is Robert, I'm 23. I live with my fiance and I'm addicted to eating plastic bags. My favorite bags are the bags off the newspaper. I start off my day by eating a whole bag. The first taste of that plastic in the morning is the best part of my day. The plastic eating thing's a little weird. I've noticed over years that each color of plastic has its own different taste and texture. This right here is my favorite because it's chewy, it's malleable, and it's just delicious. Heaven. Dr. Faris. Okey, mungkin Dr. Faris boleh ceritakan apa ni bioplastik. Seperti dalam video teaser pun doktor ada bagi tahu tentang bioplastik dan itulah mungkin doktor boleh share lah sedikit. Apa tu bioplastik, doktor? Sebelum saya bergerak ke bioplastik, saya nak maklumkan sedikit tentang satu kajian oleh kumpulan daripada Ellen MacArthur Foundation di Amerika Syarikat. Kita kena faham kenapa nak ada bioplastik ni. Untuk makluman contohnya pada tahun 2016 sebanyak 78 juta tan plastik telah dihasilkan di Amerika Syarikat, yang mana 98% tu daripada virgin material petroleum dan gas. Daripada 78 juta tan ni, hanya 14% je dikitar semula. Dan kemudian 14% lagi pergi kepada penghasilan tenaga. Kita panggil waste to energy. Dan yang merisaukan ialah 40% plastik ni pergi ke tapak perputaran. Ini isu yang sangat kritikal dalam konteks impak alam sekitar dan manusia. Dan yang paling risau lagi, ni kajian mereka 32% daripada 78 juta tan ni tak tahu pergi mana. Dia tak kata, tahu langsung. Dia kata dia panggil leakage. Datuk dia panggil leakage. Ya, saya. Tak ke mana, tak tahu. Mungkin pergi ke laut, mungkin pergi ke sungai, mungkin pergi ke tak tahu ke mana. Jadi ini adalah satu isu. Malahan kajian oleh satu kumpulan daripada Jambek ni, tak silap saya, daripada Sweden Dia kata contohnya hampir 31.9 juta tan ni tidak diuruskan dengan baik dan mengakibatkan 8 juta tan tu masuk ke laut. Wow. Ini kajian mereka. Jadi bayangkan jumlah itu, ini pada tahun 2015 ya? 2015. 1 tahun je dia tengok. 1 tahun. Yang ini. Jadi oleh itu keperluan ini, sebabnya kenapa tiba-tiba plastik ini masalah? Sebab apa? Ketahanan, kekuatan dan kepelbagaian guna plastik inilah apabila ia tidak ada nilai, tidak ada guna, dia menjadi sisa, dia menjadi satu bahan yang menyumbang kepada masalah alam sekitar. Yang itu yang sampai saya nyatakan dalam konteks video tu, plastik menjadi jahat, tetapi bila ia ada nilai, ada guna, dia satu bahan yang baik. Betul. Jadi nilai-nilai inilah yang menjadi masalah kepada plastik pada keadaan ini. Jadi bila itu kajian-kajian telah dipikirkan dan dibuat pada tahun 60-an dan 70-an, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah plastik. Sebab plastik ni bila masuk ke dalam sistem ekosistem gaji, dia sangat tahan. Paling cepat boleh diuraikan secara semula jadi ialah 100 tahun. Paling cepat. Paling cepat. Dan ada yang dikaji hampir ke 500 tahun. Jadi Datuk Din tahulah mana plastik yang paling awal tu, yang Datuk Din kata heavy duty plastik, itu memang rasanya 200-300 tahun tak akan berubah. Kan? Ada itu masalah. Jadi bila keadaan itu berlaku, kajian-kajian telah dibuat, teknologi telah dibina untuk memastikan plastik ini boleh diurai atau didegradasi
semua jadi dengan lebih pantas. Yang itu yang datangnya idea tentang Bio. plastik. Itu saya nak buat Kiranya doktor, bioplastik ni untuk mempercepatkan apa ni? Proses degradasi. Proses degradasi. Tadi. Sebab apa yang berlaku di dunia ini sebenarnya, kita semua plastik tu masih lagi rendah peratusannya. Kalau tadi saya tunjuk tahun 2015, tak sampai pun 15% plastik yang dihasilkan pergi ke kita semula. Hanya 14% pergi ke waste to energy. Hampir 40% masuk ke dalam landfill dan 30% hilang tak tahu ke mana. Dan ini masalah yang lebih besar di dunia, bukan saja di negara kita. Jadi bila idea tentang bioplastik itu datang, ia sebenarnya untuk bantu supaya tidak memberi masalah. Sebab degradasi plastik ni sebenarnya dia akan mengeluarkan sisa toksik bahan kimia yang jadi bahan utama plastik tu. So kalau Datuk dia tahulah ada banyak ethylene lah, ada Vulcan system apa semua, memang bahan-bahan kimia ni sebenarnya berbahaya kepada alam sekitar. Jadi bioplastik ni telah dikaji dan dibina dan digunakan terutamanya pada tahun 80-an. So bioplastik ni sebenarnya adalah satu plastik yang mempunyai bahan asasnya campuran antara petroleum, gas dan juga bahan daripada tumbuhan. Dia tak 100% tumbuhan. Tapi usaha kedai 100% ada. Tapi yang ada di pasaran sekarang memang campuran antara petroleum, gas dan juga bahan semula jadi daripada tumbuhan. Ya. Antaranya tumbuhan yang boleh digunakan, yang selalu digunakan ialah seperti daripada jagung. Menarik tu, jagung. Daripada keledek. Kentang. Dan yang terbaru ni Coca-Cola gunakan daripada gula tebu. Wow. Prosesnya dia gabungan yang itu Yang itu mereka telah gunakan. Kemudian ada juga yang gunakan daripada sisa kayu. Sisa kayu ni daripada kilang-kilang balak dan kilang-kilang kayu mereka gunakan campur dengan biomass yang tadi. So asasnya ialah penggunaan biomass daripada tumbuhan dan digabungkan dengan, cuma peratusannya itu bergantung kepada produk plastik yang mereka nak hasilkan. Kalau plastik lah low duty yang Datuk Tin kata tadi, mungkin peratusannya tinggi biomass. Tapi kalau yang heavy duty tu mungkin rendah sikit. Jadi dalam konteks itu yang mereka gunakan. Dia ada kita kena ingat bioplastik ni dia berasaskan biomass ataupun yang dia mudah untuk diurai dengan pantas. Itu dia punya asas teknologi yang dibangunkan untuk bioplastik ini supaya ia mudah itu sebab sekarang ni dah pasaran dah banyak Datuk Din. Yang kalau kita tengok ada satu plastik tu di warna kuning sikit. Hurai. Lembut. Dia rasa lembut tu Doktor. Itulah ya. Lembut. Kadang-kadang ni kalau kita tengok kedai-kedai makan pun dah ada pakai packaging tu. Ya, betul. Cepat kita semula. Yang itu. Itu pun packaging yang cepat. Itu dalam kurang 5 tahun. Okey, saya baru nak tanya. Sekarang diurai dengan cepat di dalam ekosistem. Kurang 5 tahun Doktor? Kurang 5 tahun. Yang itu kajian. Tetapi sekarang ada juga teknologi baru. Dia kalau boleh nak kurang setahun. Itu usaha yang sedang mereka dalam usaha. Selalunya itu. Tapi itu bergantung pada jenis plastik lah. Kalau plastik yang heavy duty yang macam Datuk Din maklum tadi, mungkin lambat sikit. Yang itu sekarang kajian-kajian sedang dibuat. So, antara contoh yang kita sekarang guna, saya bagi contoh seperti bio-based polyethylene, terephthalate atau kita PET bio-based. Ni yang buat botol tu. Betul. Nanti Datuk cerita apa PET botol guna. Tapi yang ni dia panggil plant bottle oleh Coca-Cola. Kemudian ada juga kita panggil bio-based polyethylene, PE. Bahan asas dia adalah tebu, gula tebu. Kemudian ini yang bag yang saya kata tadi, yang lembut tadi. Atau film botol. Itu contohnya lah.
kalau ikut banyak ni, kemudian kita ada juga yang boleh digunakan seperti kulit udang ni, dia buat package seperti mangkuk, bekas makanan, banyak contohnya ya. Sudu, sudu garpu. Jadi mana produk yang berasaskan bio ni, dia punya fokus sekarang ni lebih kepada yang penggunaannya banyak. Contohnya pembungkus makanan. Ini penggunaan Datuk pun tahulah. Dia punya produk, Datuk punya dia new production untuk membungkus makanan ni. Mesti banyak. Paling tinggi. Satu hari beratus ribu kot. Dia kan. Ya, tu yang itu. Jadi kita itu fokus ya. Ya, itu yang. And then of course malah ada jugalah contohnya bioplastik ni ada juga yang digunakan dalam kenderaan. Contoh terbaik kalau tak salah saya kena dapat check balik. Toyota ya, kenderaan ada beberapa model baru mereka dekat dashboard tu Datuk ada bioplastik digunakan. Kemudian contohnya electronics. Ni ada saya dengar cerita beberapa syarikat telefon akan menggunakan bioplastik. Yang sekarang ni banyak gunakan oleh Ford bioplastik untuk buat kerusi. Yang foam lembut tu dia banyak daripada selulus daripada tumbuhan-tumbuhan tertentu. Yang itu yang banyak kegunaannya lah. Contohnya kalau kaki kopi tu yang kapsul-kapsul tu sekarang ni banyakkan bio-based. Itu dia ada banyaklah contoh yang tu. Sebenarnya secara umumnya bioplastik ni banyak digunakan untuk industri pembungkusan, tekstil. Nanti Datuk akan cerita pasal ni. Penggunaan untuk aktiviti pertanian ni seperti yang pelapik tu. Okay? Yang pelapik itu bila kita tanam masa mula tu kita ada lapik ya, ataupun penutup atas, automotive dan transportation, coating adhesive. Malahan sekarang ni untuk industri pembinaan pun sudah ada masuk penggunaan bioplastik ni, utamanya dalam usaha mereka nak dapatkan green building punya certification tu. Dia dah mula tu. Tu Datuk pun dengan usaha kan nak sertifikat hijau, kilang tu. Itu pun. Dan juga alat-alat elektronik itulah penggunaannya ya. Saya berhenti dulu situ sebab ada nak last sekali baru kita bincang boleh makan ke tidak plastik ni. Betul, kita akan bincangkan lagi tentang kebaikan dia, kegunaan dia dari segi plastik ini, dan kita akan tanya dulu Datuk, mungkin dalam konteks ekonomi kan, dalam konteks ekonomi mungkin ada teknologi yang Datuk sedang gunakan di kilang ataupun mesin-mesin yang boleh Datuk kongsikan kepada kita semua. Okey, macam tadi Profesor lebih kepada plastik ringan yang biasa kita melihat itu banyak kepada benda yang buruk, dan Profesor kata akan membuat suatu benda yang baik. Benda tu amat kami sokong sebagai industri plastik. Dari kandak-kandak kerajaan kita follow perkara tersebut. Jadi kita pergi fokus yang baik pula. Okay, yang baik tu apa yang kebaikan plastik untuk kegunaan kita. Sebab kegunaan plastik ni memang kita nampak benda ni mencemarkan, tetapi ada kebaikan. Contohnya industri pokok-pokok. Apabila plastik diperkenalkan, produk-produk yang berasaskan pokok dikurangkan. Maknanya kita digalakkan tidak tebang pokok, jaga tu kan. Sebab kita punya bahan mentah banyak dari gas dan juga petroleum daripada dasar laut. Yang kebaikan yang pertama adalah kita pergi ke industri pipe air. Kita di Malaysia itu mengalami masalah yang sangat ketara ketika dulu kerana kegunaan pipe kita menggunakan besi. Jadi di bawah tanah. Jadi tidak dapat kesan pipe di mana lokasi yang bocor. Jadi kalau kita daripada dam tu, dia ada pipe besar sampai rumah kita meter, dia tak seiring dengan air dekat dam sampai ke rumah kita. Jadi anggapan banyaklah pipe-pipe bocor di bawah tanah. Jadi di Kuala Lumpur dan Selangor, kita tukar semua kepada plastik GI kepada HDPE polypipe yang kali hitam tu. Jadi alhamdulillah benda tu sangat kesan dan baik sekira dia berada di bawah tanah dan juga di atas permukaan. Okey, di bawah tanah apabila kena air dia tidak karat, jadi dia maintain sampai bila-bila.
Dan apabila berada di atas permukaan bumi pula, apabila dilanggar oleh lori ke, kereta ke, motosikal, dia tak pecah, dia liat saja. Itu kebaikan untuk air. Dan juga selain daripada air, dia boleh digunakan untuk pipe-pipe, untuk Dan dari sektor. segi kosnya pun Datuk lagi murah kan? Lagi murah sebab apa? Apabila dia tahan lasak, jadi dia tak payah tukar sampai panjang tahun, 50 tahun, 60 tahun tak payah tukar. Dan air pun tak hilang, kurang kebocoran. Dan tak berkarat juga. Tak berkarat. Dan industri ini juga pipe digunakan oleh sistem komunikasi dan juga wiring, semua digunakan industri plastik untuk balut kabel-kabel yang ada. Right. Tadi Datuk macam ada nak sambung sikit tadi. Tadi. Okey, itu adalah kita pergi industri iaitu air lah. Jadi macam kita pergi ke industri automobil iaitu kenderaan. Dulu kita ada buat kajian bahawa di dalam kenderaan kita hanya 10% saja penggunaan plastik di dalam kenderaan. Mana buat bumper dan mungkin buat side mirror. Tapi sekarang ni dah meningkat kepada 60%. Dan akan datang dia akan naik lagi sehingga 80% ataupun 90%, kerana akan datang kereta itu sendiri dia nak perlukan ringan untuk pakai electrical dan juga gas satu hari nanti. Jadi part-part kenderaan itu pun dah tukar kepada plastik dan tidak kemungkinan, tak mustahil cermin-cermin kenderaan juga akan digunakan daripada kaca kepada plastik. Jadi apabila aksiden, kaca tu tak hurai, kena ke mata ataupun kena badan untuk cucuk lah untuk demi keselamatan. Itulah sedikit yang saya cerita berkaitan dengan kegunaan kebaikan pula tadi plastik ini. Okey, baik. Okay. Alright, terima kasih Datuk. Jadi kita menarik ya, sangat-sangat menarik. Mungkin plastik pada tahun akan datang kita menggunakan plastik. Pada 5 tahun lagi mungkin plastik telah orang kata dimonopolikan oleh plastik. Begitu.